Seterusnya kita lihat kepada kecurunan garis selari. Kecurunan garis selari. Apa dia? Kita lihat. Kecurunan suatu garis lurus ialah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk dan sudut sepadan garis-garis selari adalah sama. Garis lurus yang mempunyai kecurunan yang sama adalah selari. Maksudnya, sini cikgu lukiskan contoh. Ini contoh saja. Garis lurus yang mempunyai kecurunan yang sama adalah selari. Maksudnya ada dua garis. Dua garis. Kedua-dua garis ini kalau kamu cari dapat kecurunan yang sama, bermaksud garis ini adalah selari. Selari. Salah. Untuk lebih jelas kita terus kepada contoh lah. Kita tengok soalan dia. Dia minta tentukan sama ada garis lurus Y sama dengan 3x tambah 5 adalah selari dengan garis lurus 6x tolak 2y sama dengan 9. Jadi kita lihat. Kita terus tengoklah jawapan dia ni. Jadi macam mana kita mau tengok sama ada selari atau tidak. Kita kena bandingkan persamaan ni. Kena bandingkan lah nanti. Macam mana kita kena cari, mula-mula kena cari dia punya kecurunan dahulu. Kecurunan untuk kedua-dua persamaan ni. Jadi dah nampak persamaan ni. Kita ada dua persamaan di sini. Jadi untuk yang persamaan pertama ni, untuk kita cari kecurunan ni senang sajalah. Sebab kita lihat dia berdasarkan yang kita belajar sebelum ni, iaitu Y sama dengan MX plus C. Yang mana boleh nampak di sini M dia. Kita terus ambil M lah. M ni iaitu kecurunan dia. M ni kecurunan dia. Kita terus boleh nampak lah. Untuk persamaan pertama ni kita dapat kecurunan dia. Kita boleh ambil kecurunan dia iaitu 3. Itu untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua ni, jadi macam mana? Sama juga macam tadi. Untuk kita mau dapatkan nilai kecurunan dia, kita tukarkanlah persamaan ni kepada bentuk Y sama dengan MX plus C. Tukarkan dia. Kalau nampak di sini, nampak sama juga macam yang cikgu tunjukkan sebelum ni. Macam mana kita mau tukar dalam bentuk ni, kita sudah belajar dalam kelas-kelas sebelum ni lah. Macam mana kita tukar? Kita jadikan dia bentuk Y sama dengan MX plus C. Jadi kita nampak dalam persamaan ni, kita pindahkanlah 6X ni ke sebelah. Disebabkan kita mau depan ni hanya Y sahaja. Jadi sudah pindahkan. Kita dapat negatif 2Y sama dengan negatif 6X tambah 9. Jadi kalau nampak di sini. Macam mana kita mau hilangkan negatif 2 ni? Sebab kita mau hanya Y saja. Kita nak mau ada nombor depan dia. Jadi kita mau hanya Y saja. Jadi kita bahagikan dengan negatif 2 lah semua. Ingat, kalau kita bahagikan di sebelah kiri ni negatif 2, sebelah kanan pun mesti ikut bahagi negatif 2 juga. Untuk seimbangkan persamaan itu semula lah. Untuk seimbangkan, jadi kita dapat ni 1, 1, 1, 3. Ini tak boleh lah, kita boleh potong. Jadi kita dapat persamaan dia Y sama dengan 3X tolak 9 per 2. Kalau kita nampak di sini, kecurunan dia adalah sama. Untuk persamaan pertama dan persamaan kedua ni, kecurunan yang kita dapat adalah sama. Jadi kita boleh buat kesimpulan di sini. Kecurunan untuk kedua-dua garis lurus adalah sama. Maka Y sama dengan 3X tambah 5 adalah selari dengan 6X tolak 2Y sama dengan 9. Maka kita dapat katakan persamaan yang pertama dan kedua ni adalah selari lah. Selari. Itu untuk contoh yang pertama. Seterusnya kita pergi kepada contoh yang kedua. Kita lihat soalan dia dahulu.
Oke, tentukan sama ada garis lurus Y sama dengan 3X tambah 8 adalah selari dengan garis lurus 6Y sama dengan 3X tolak 9. Oke, jadi kita selesaikan macam tadi lah. Oke, kita ambil persamaan yang pertama. Oke, cikgu buat di bawah sini lah terus. Oke, sini. Oke. Y sama dengan 3X tambah 8. Oke, kita bandingkanlah dengan persamaan. Kita bandingkan dengan, kita tulis sini, bandingkan dengan Y sama dengan MX plus C. Kalau kita bandingkan, oke, jadi kalau kita bandingkan, kita dapat tahulah kecurunan dia ataupun M, kecurunan ataupun M ni kita nampak di sini yaitu 3. Oke, ini untuk persamaan yang pertama. Inilah persamaan yang pertama. Ini persamaan yang kedua. Oke, untuk persamaan yang kedua, itu 6Y sama dengan 3X tolak 9. Oke, jadi macam mana kita mau dapatkan kecurunan dia untuk persamaan yang kedua ni, kita kena jadikan dia dalam bentuk yang cikgu tunjukkan tadi, iaitu persamaan Y sama dengan MX plus C. Tukarkan dia dalam bentuk persamaan inilah. Oke, macam mana? Oke, kalau kita nampak dalam persamaan ni, kita tinggal hapuskan saja 6 ni. Oke, kita tinggal hapuskan saja 6 ni. Macam mana? Oke, 6Y sama dengan 3X tolak 9 ni, kita bahagikan 6 untuk setiap nombor. Bahagian kiri dan kanan. Oke, jadi kita dapat Y sama dengan, ini kita sudah hapuskan, jadi tinggal Y saja. Kalau Y sama dengan 1/2 X tolak 3/2. Inilah yang kita dapat. Persamaan yang kita dapat. Ini kita dapat 2, ini 1, sini 2, sini 3. Oke, jadi persamaan yang kita dapat inilah. Kalau kita tukar dia, kita dapat persamaan ini. Jadi kalau kita bandingkan dengan persamaan yang ini, persamaan Y sama dengan MX plus C, bandingkan, kita akan dapatlah kecurunan dia, ataupun nilai M dia sama dengan 1/2. Oke, kalau kamu nampak, untuk persamaan yang pertama dan kedua tadi tu, nilai kecurunan dia yang kamu dapat tidak sama. Oke, jadi kita boleh buat kesimpulan di sini. Oke, maka Y persamaan yang pertama tadi, Y sama dengan 3X tambah 8 adalah tidak selari dengan ni persamaannya lah. 6Y sama dengan 3X tolak 9. Dia tidak selari lah. Ni jawapan dia. Oke. Ni. Tengok kan dia dapat jawapannya, kita dapat kecenderungan tidak sama. Maka kita boleh katakanlah 3 persamaan Y sama dengan 3X tambah Y ini dia tidak selari dengan 6Y sama dengan 3X tolak 9. Dia tidak selari untuk kedua-dua persamaan ni. Oke, seterusnya, fahamkan setakat ni semua faham? Oke, seterusnya kita lihat kepada contoh yang ketiga. Oke, contoh yang ketiga. Tengok soalan dia dahulu. Oke. Diberi bahawa garis lurus 4X tambah 3Y sama dengan 18 adalah selari dengan garis lurus 2X tambah HY sama dengan 20. Dia minta kita hitung nilai H ni. Nilai H dalam persamaan kedua ni lah. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua. Dia minta kita cari nilai H ni lah. Okey. Macam mana kita buat? Kita tengok. Okey, ni jawapan dia. Okey.
Tengok, jika kedua-dua garis selari, dalam soalan tadi dia beritahu sudah kan, selari. Jadi kita boleh katakan kecurunan dia adalah sama. Kecurunan adalah sama. Jadi, kita lihat dahulu untuk yang pertama nih. Untuk persamaan pertama dahulu. Yang lengkap nih, persamaan yang lengkap nih. Kita cari dahulu dia punya kecurunan. Kita cari dahulu dia punya kecurunan. Jadi, kita dapat lihat di sini 4x tambah 3y sama dengan 18 nih. Kita tukarkan dia dalam bentuk y sama dengan mx plus c. Tukarkan dalam bentuk ini untuk lebih mudah kita lihat dia punya nilai kecurunan tuh ataupun m dia. Jadi kita selesaikanlah. Selesaikan. Pindahkan 4x ni kita pindah ke sebelah, kita bawa ke sebelah. Jadi kita dapat 3y, hanya 3y saja di depan. Jadi macam mana kita mendapatkan y saja? Kita kena bahagikan semua dengan 3. Untuk bahagian kiri dan bahagian kanan inilah bahagi dengan 3. Bahagi dengan 3. Jadi depan ni nanti akan tinggal y sajalah. So 3 bahagi 3 sama dengan 1. Kalau 1 kita tidak perlu tulislah. Untuk begini. Y. Untuk y ni. Nilai kalau ada 1 depan ni, kita tidak perlu tulis pun. Sebab kita tahu sudah kalau hanya y saja, nombor depan dia mesti 1. Akan ada nombor depan dia 1 lah. Tapi kita tidak perlu tulis. Kita tidak perlu tunjukkan pun. Jadi kita dapatlah nilai dia y. Kita akan dapat jawapan dia y sama dengan negatif 4/3x tambah 6. Itu persamaan dia. Sebelum tu cikgu mau terangkan dahulu. Tiga. Jadi, kalau kita bandingkan dengan persamaan ni, y sama dengan mx plus c, kita akan dapat m dia ataupun nilai kecurunan dia iaitu negatif 4/3. Ni nilai kecurunan yang kita dapatlah untuk persamaan pertama. Disebabkan diorang adalah selari, jadi kecurunan diorang adalah samalah untuk kedua-dua persamaan tu. Seterusnya kita tengok untuk persamaan yang kedua ni. Untuk persamaan kedua, untuk memudahkan, sebelum kita cari nilai ni, untuk memudahkan kita dapatkan nilai H nanti untuk kita bandingkan. Jadi untuk kita bandingkan, kita kena tukarkan bentuk persamaan ni lah ke dalam bentuk y sama dengan mx plus c. Kita kena tukar dari bentuk ini untuk lebih mudah kita bandingkan. Lebih mudah untuk kita lihat mana nilai kecurunan dia untuk yang kita bandingkan nanti dengan yang berdasarkan kecurunan yang kita cari pertama tadi itulah. Jadi kita tukar terlebih dahulu. 2x kita bawa ke sebelah, tinggallah hy sama dengan negatif 2x tambah 20. Jadi sini kita hanya mau y sahaja di depan. Jadi macam mana kita menghilangkan h ni? Kita bahagikan h lah untuk setiap item-item dalam tu. Bahagi dengan h. Jadi kita dapat tulis, ini kita hapuskan dia. Jadi kita dapat tulis y sama dengan negatif 2/h x tambah 20/h. Kita dapat di sini kecurunannya kita dapat lihat iaitu negatif 2/h. Kecurunan dia negatif 2/h. Jadi untuk kita carikan h ni kita bandingkan untuk kedua-dua kecurunan. Disebabkan dalam soalan tadi dia kata garis lurus ni selari, maka kecurunan dia sama. Jadi untuk dapatkan nilai h ni, kita bandingkanlah kecurunan untuk persamaan pertama tadi dan persamaan yang kedua. Kita bandingkan. Kita lihat di sini. Maka negatif 4/3 kita sama dengan negatif 2/h. Untuk kita tengoklah, kita kena pastikanlah nilai dia sama. Sebab di sini dia beritahu selari sudah kan? Selari, jadi kalau selari kecurunan dia sama.
Jadi kita bandingkan dengan cara beginilah. Bandingkan. Ini untuk persamaan yang pertama, ini untuk persamaan yang kedua. Jadi kita bandingkan, kita selesaikan, di mana kita boleh dapat H ini yaitu 3/2. Nilai H yaitu 3/2. Oke. Jadi, kalau macam kamu ragu-ragu jawaban kamu betul atau tidak, kamu boleh ceklah. Ambil nilai kecurunan yang kedua untuk persamaan kedua tadi yang ada H ini. Kamu cek ini untuk yang kedua tadi kecurunan dia negatif 2/H. Kamu gantikan H inilah nilai H dengan yang kamu dapat tuh. Negatif 2/H yang kita dapat 3/2. Kalau kamu selesaikan atau tekan kalkulator, kamu akan dapat negatif 4/3. Samakan dengan kecurunan untuk persamaan yang pertama tadi. Kalau kamu dapat sama, nilai dia sama, bermaksud jawaban kamu adalah betul sudahlah. Jadi itulah itu untuk macam mana kamu tentukan ataupun ceklah sama ada untuk kamu untuk soalan ini macam mana mau cari nilai H dalam persamaan yang diberi. Sama juga tadi untuk contoh 1 dan contoh 2, tentukan yang kita tentukan sama ada dia selari ada ataupun tidak. Itu untuk contoh yang ketiga. Itu adalah apa yang kita belajar hari ini. Sebelum kita berakhir, kita lihat dahulu kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Ataupun apa yang kamu dapat, apa yang telah kamu belajar sepanjang kelas hari ini. Kita lihat dahulu. Yang pertama, kamu telah belajar mengenai hubungan antara titik pada garis lurus dengan persamaan garis lurus. Yang tadi itulah dibagi satu gambar rajah. Lepas itu ada satu garis lurus, ada titik di atas garis lurus nih. Ada titik. Titik-titik yang ada pada garis lurus nih, dia akan memenuhi persamaan garis lurus nih. Macam mana kita mau tentukan dia? Itu tadi melalui kita tentukan, tengok nilai untuk bahagian kiri dan kanan. Untuk persamaan itulah kita gantikan dengan koordinat yang diberi itulah. Titik P, titik Q, ini titik Q, titik R tadi. Ini titik R. Kita tentukan. Dapat lihatlah tadi. Kalau macam kita cek, kita masukkan koordinat pada titik Q ataupun titik P ini dalam persamaan garis lurus ini, kita akan dapat bahagian kiri dan bahagian kanan adalah sama nilai yang kita dapat. Manakala untuk bahagian R ini kita nilai yang kita dapat untuk bahagian kiri dan kanan tidak sama. Jadi sebetulnya tadi cikgu boleh katakan itu titik-titik yang terletak pada atas garis lurus, terletak pada garis lurusnya ataupun yang dilalui oleh garis lurus ini dia akan memenuhi persamaan garis lurus itulah. Itu untuk yang pertama tadi kita belajar. Seterusnya kita tadi belajar berkenaan dengan kecurunan garis lurus. Kecurunan garis lurus yang mana garis lurus yang mempunyai kecurunan yang sama adalah selari. Macam contoh di sini, ini garis lurus dia satu. Cikgu panjangkan ini garis lurus yang kedua. Ini garis lurus yang pertama dan kedua. Jika kamu dapati kecurunan untuk kedua-dua garis lurus ini adalah sama. Ini contoh ini cikgu tulis saja. 3x tambah 2 sama dengan 3x tambah 8. Kamu dapati dia punya kecurunan ini sama, maka kamu boleh katakan garis lurus nih, kedua-dua garis lurus ini adalah selari.
Oke, itu yang kita belajar tadilah, belajar tadi. Oke. Oke, ini seterusnya ini adalah kerja rumah. Oke, kerja rumah kamu. Oke. Simpel saja apa yang dalam kerja rumah ini sama juga dengan apa yang sudah kita buat tadi. Oke, yaitu yang pertama buat muka surat 235 uji minda 3.1 C, nomor 2 E, B, C dan D. Oke, dan muka surat 238 uji minda 9.1 D, nomor 1 E dan B, nomor 2 C dan D. Oke. Ini mudah saja. Dia sama juga dengan apa yang kita bincangkan tadi itulah dalam soalan-soalan, contoh-contoh soalan yang cikgu tunjukkan tadi itu. Oke. Jadi siapkanlah antar seboleh-bolehnya sebelum jam 12 malam ini. Tapi kalau kamu hantar lewat pun tidak apa, cikgu akan terima juga. Oke. Oke, rasanya itu saja untuk kelas kita hari ini. Oke, sekiranya kamu ada sebarang persoalan ataupun ada yang kamu tidak paham, boleh terus message cikgu lah. Message cikgu secara personal ataupun di dalam grup WhatsApp tuh. Message cikgu dalam grup WhatsApp, di dalam grup WhatsApp ataupun secara personal lah. Oke, itu saja untuk kelas hari ini. Oke, sekian. Terima kasih.